Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih lagi menghidupkan kita dalam iman. Allah taala masih lagi memberi hidayah petunjuk kepada kita sehingga dapat sama-sama kita hadir pada hari ini bagi menaikkan solat Jumaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh dan dihimpunkan bersama dengan para anbiya wal mursalin insya-Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sementara kita tunggu masuk waktu sembahyang Jumaat, jadi insya-Allah pada tengah hari ini sedikit tazkirah daripada hamba. InsyaAllah kita pilih tajuk pada hari ini adalah berkenaan dengan memuliakan jiran. Okey, kenapa mau pilih tajuk ni ikhwanul muslimin sekalian? Kerana jiran adalah merupakan anggota masyarakat yang penting dalam menjamin keharmonian hidup kita bermasyarakat, dan jiran merupakan insan yang penting yang disebut oleh Nabi SAW supaya kita jaga hak-hak terhadap jiran tetangga kita. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini kita bahas, kita kupas sedikit sebanyak berkaitan dengan kehidupan berjiran. Ikhwanul muslimin, pertama sekali sebelum daripada kita bahas tajuk ni, mari sama-sama kita tengok apa dia makna jiran, apa dia ta'rif ataupun definisi jiran. Disebut dia kata jiran itu ialah orang yang di mana kediaman dia, tempat tinggal dia berdekatan dengan tempat tinggal kita. Qadar dekat jauh ini disebut oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW adalah 40 buah rumah. Cuma 40 tu ku alik mana? Maka ulama kata setiap penjuru, setiap bahagian rumah kita tu bila 40 buah rumah tu semua jiran kita. Sama ada sebelah kanan ke, sebelah kiri ke, belakang ke, depan. Maknanya jiran ni luas. Kawasan dia luas. Jadi bila mana dia dipanggil jiran, maka dia ada hak-hak yang kita kena penuhi, yang kita kena tunai, iaitu hukukul jiran, hak kita terhadap jiran tetangga kita. InsyaAllah kalau kita boleh jaga hak-hak yang amat nyata ke sebentar lagi ni, akan lahir kehidupan yang aman, yang tenteram,
yang tidak ada perbalahan, pergaduhan, perselisihan di antara kita. Bila kita boleh amal sesuai dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah berpandangan dia kata jiran ni siapa dia? Man sami'an nidaa fahuwa jiran. Orang yang bila kita bel, kita azan, dia boleh dengar suara kita. Itu pun jiran lagi lah. Mana kata luahlah skop dia. Luahlah kawasan kejiranan tersebut. Okey, baik. Dan disebut oleh Nabi SAW dalam sepotong hadis baginda, Nabi kata jiran ni ada 3 pesing, ada 3 jenis. Inna minal jirani min man lahu salasatu huquqin. Ada 3 hak yang berkaitan dengan jiran tadi. Siapa dia? Ada jiran yang ada 3 hak, iaitu wahwa al-jarul muslim zul qarabati. Ini Nabi kata. Jiran sebelah rumah kita yang mana dia ni beragama Islam serupa kita dan dia ada pertalian darah dengan kita, maka 3 hak yang kita kena tuna pada dia. Hak ni hak paling besar sekali lah. Kalau ada makan minum pun hak ni lah hak kena sapa mula-mula. Siapa dia ni? Orang yang duduk dekat rumah kita ataupun jiran tetangga kita dan dia pula ada hubungan kekeluargaan dengan kita, waris-waris kita, dan juga dianya ada pertalian dari segi saudara se-Islam dengan kita. 3 benda ni, hak ni hak lebih utama kita meraihkan, kita memuliakan. Iaitu jiran ni ada 3 hak. Hak disebutkan tadi. Kemudian wa minhum man lahu haqqani. Yang keduanya jiran hak ada 2 hak saja. Siapa dia? Dia wa huwa al-jarul muslim. Jiran seorang muslim. Dia tak jadi guana dengan kita. Dari segi hubungan darah daging tak ada. Cumanya dia ada hubungan dengan kita dari sudut agama. Kita Islam, dia Islam. Dan kebetulan dia dengan kita dekat rumah. Maka ada 2 hak. Pertama hak sebagai jiran, yang kedua hak sebagai saudara se-Islam. Bawah sikit lah. Kemudian yang ketiga, wa minhum man lahu haqqun wahid. Nabi kata, satu golongan laginya ialah jiran yang ada 1 hak saja, wa huwal jaru zimmi, iaitu jiran dia duduk dekat rumah kita dan dia pula bukan Islam tetapi dia kafir zimmi. Apa maksud kafir zimmi ni? Orang kafir yang dia tak bermusuhan dengan orang Islam. Orang nak bel tak larang, itu zimmi. Kalau kata nak bel rabut spekar tu bukan zimmi dah tu. Kafir hak boleh perang dah tu. Kalau kita nak gerbang pun dia marah, tu bukan zimmi. Nak mari semaya dia sekat ngecak betul, tu bukan zimmi. Hak zimmi ni dia tidak sekat hak kita untuk beribadah, dan dari segi pergaulan pun kita boleh berinteraksi dengan dia, kita boleh jual beli dengan dia, tak ada masalah apa-apa. Cuma bezanya akidahnya. Dia kafir, kita Islam. Tapi dari segi hak jiran dia tak putus. Dia ada hak jiran. Kalau kita makan, kita bawah, kena panggil juga. Okey, baik. Dan kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memuliakan jiran? Kerana jiran ni ialah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiran ni adalah manusia yang ada kelebihan. Jiran ni ialah manusia yang diberi hak oleh Allah Taala supaya kita jaga. Bahkan disebut oleh Nabi dalam sepotong hadis, Nabi kata apa? Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ini hadis sahih. Siapa gitu sekali Nabi kata, siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah, dalam arti kata iman sebenar. Iman yang sebenar ni lagu mana? Iman yang sebenar ni iman yang dia tubik sapa kepada perbuatan kita, tingkah laku kita. Sebab tu dia kata iman yang sebenar. Ada orang yang iman dia semata-mata iman tapi dia tak sapa ke tahap tingkah laku dia comel. Tu tak sapa lagi. Tapi kalau iman yang sempurna, dia ada samaratul iman, dia kesan dia ada.
Bila email ni comel, kecek pun comel. Nah, bila email ni comel, dari segi pergaulan dengan orang pun comel. Bila email ni comel, dari segi dia jaga hak jiran, dia jaga hak kerabat, dia jaga hak manusia pun comel. Pendek katanya, iman itu dia jelma dalam bentuk perbuatan harian kita, cara kecek kita, cara kita bertindak dan seumpama dengannya. Maka antara ciri-ciri orang yang iman dia sempurna, iman dia comel adalah orang yang sangat memuliakan jiran tetangga. Orang yang tidak balah, yang tidak bergaduh, yang tak berkelahi dengan jiran tetangga. Bahkan dari aspek kita dengan jiran ni, siapa tangga Nabi suruh berkongsi makanan. Siapa tahap lagu tu sekali. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jumpa dengan seorang sahabat, iaitu Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari. Maka Nabi kata, wahai Abu Zar, dia kata, iza tabakhta maraqah, bila memasak satu benda hak ada kuah. Sup lah kata-kata ni. Kalau pak kita ni masak sup, tom yum. Masak apa lagi? Hak ada kuah. Walaupun isi tak banyak tak apalah. Sup kaki ayam ke tak? Sesuap benar tu. Kaki ayam buat sup lah. Sup kaki kambing ke apa ke? Nabi kata kalau mau buat sup ataupun membuat makan ni hak ada kuah tu, pelebih sikit. Yalah, bila kita masak ni, jiran dia hidup bangun tak? Kenyang abang dia ya. Tapi bila kita bagi dia, bila dia dapat dah bauan masukkan kita saat ni, kalau sapa ke dia, walaupun sapa kuah, boleh cah roti tak apa dah. Maka bila sapa kuah ke dia, maka dia rasa bahawa dia dihargai. Dia rasa dia dimuliakan. Dia rasa kita ambil berat ke dia. Maka sebab itulah Nabi ajar lagu tu. Siapa dalam amat tengok dalam hadis Riyadhus Salihin, dia sebutlah kaki kambing tu pun. Kalau kira kaki kambing ni di sisi orang Arab tak berega manalah. Bukan daging kaki kambing, isi banyak mana ada, tak ada. Tapi Nabi suruh lagi masak lebih hatta kuah wika jiran. Nak royak katanya Nabi nak dari segi hubungan kita dengan jiran ni biar rapat. Tak sewi ada renggang, retak. Bila berlaku keretakan antara kita dengan jiran ni banyak masalah. Mu mengaku-aku tak cara nah. Itu masalah lah, nak bawa tupah payah. Dari segi keselamatan keluarga kita pun tak terkawal. Orang curi masuk jiran buat tak tahu je, kita pun buat tak tahu. Orang pecah rumah dia. Maka dia akan berlaku hubungan yang tidak harmoni tadi, dia bawa kepada masalah dan malapetaka yang lebih besar lagi. Jadi sebab tu Nabi suruh kalau kita masak lebih sikit. Fa aksir ma'aha, banyak kuah Nabi kata. Wa ta'ahad jiranaka, maka bila-bila masak tu ingat retak kepada jiran tetangga kita. Comelnya ajaran Islam yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata nak menyatu padukan ummah. Dalam arti kata nak merapatkan jurang di antara manusia tadi supaya balik kepada hak kita sebut dalam hak Allah sebut dalam Quran hak Allah sebut guna. Kita ni adalah ummah wahidah, ummah yang satu. Tuhan suruh kita bersatu padu, tak suruh pecah. Maka dengan sebab-sebab hak tak nasabah kita pecah, dengan sebab ki anak-anak kita balah, kita bergaduh, dengan sebab ki hayal, ki gapo kita balah, maka kita amal hak Nabi royak ni. Jatah makanan, kecek biar comel, insya-Allah dia akan pulih, akan baik semula. Dan sekarang lagi Nabi ajar kepada kita, dalam kita nak mengekalkan keharmonian kita, dalam kita berjiran ni Nabi ajar. Bukan Nabi ajar, dia sebut dalam Quran. Dia sebut dalam Quran, tapi hak ni dia bukan khusus kepada jiran saja, semua sekali. Dia sebut dalam Quran, dia kata wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama sebenarnya kesan bila kita buat baik dengan kita buat tak baik, kita buat jahat, kesan dia lain. Buat baik kesan dia comel, baik. Kalau kita buat jahat, kesan dia jahat. Orang ingat apabila kejahatan kita. Dan kesan yang kita buat tadi pun kita boleh rasa ke depan hari lagi. Bila kita buat benda kejahatan, benda tak baik. Tapi bila kita latih diri kita, kita buat benda comel, benda baik, maka kesan tu kita boleh rasa, masyarakat boleh rasa, dan kesan tu dah lebih kebaikan kita ke dia hari nanti. Orang pun suka berkawan dengan kita, bersayang dengan kita,
hidup kita pun mana kata tak tersisih daripada orang, mana comel lah keadaan kita bila kita amal hak Tuhan kata buat baik. Maka di antara buat baik Tuhan kata guna idfa' billati hiya ahsan, balah balik hak orang buat kepada kita tu hiya ahsan, lebih comel daripada apa hak dia buat kita. Balas balik hak dia buat kita tu comel dah, kita balas balik comel lagi pada hak dia buat kita. Kalau kata cakap pen pun kita kecek dengan dia comel lagi daripada hak dia kecek dengan kita, layanan kita ke dan sebagainya. Dari segi kita masuk ke, kalau dia beri kaki aja kita atas suk urat keting ke dia, mana kita beri hal lebih baik daripada hak jiran kita beri kepada kita. Dan termasuk juga wa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tuhan kata, kalau takdir katanya antara kita dengan jiran tetangga ni ada wujud satu persengketaan, balah wujud rasa permusuhan, rasa tak senang hati, rasa tak sedap, rasa nak balas macam, maka ka'annahu waliyyun hamim, kita cuba buat juga biar nampak tak balah, walaupun hati beci ketok sekalipun, tunjuk dengan zahir kita, tunjuk kemesraan, tunjuk kebaikan. Hak ni hak Tuhan ajar, tak saya balah. Iyalah kita manusia ni siapa-siapa sekalipun, bila mana ada orang buat tak kena kita, kita akan rasa nak balas kelik hak tak kena saat ni. Tambah-tambah jiran kita pula anak ayah baru beranak dia kata mampu dah, kita saya ayah baik pula tu, saya dekat kita masuk pagar dah kata mampu dah, kita rasa bekuk hati yang nak marah ni. Maka jangan tunjuk kemarahan saat ni. Tuhan ajar kita balas kebaikan ke dia. Tak apalah hak dia buat tu Tuhan balas ke dia, tapi atas diri kita ni, kalau nak jaga perpaduan, nak jaga muafakat, nak jaga keharmonian dalam kehidupan kita ni, jangan balas kejahatan orang kita, tapi kita balas dengan cara baik. Hak ni hak Tuhan ajar kepada kita. Ingat tak, orang tua-tua kata mu kena jadi sepokok buah, pokok motel ke pokok serta ke, pokok motel lah kata-kata, jadi sepokok motel. Kita nak makan buah dia kita lepar, kita petong dengan kayu, kita kerak leher dia dengan gaji kadang-kadang. Mana kejahatan kita buat ke dia tu, buat jahat tu, pekong dia tu tak? Ambil kayu pekong dia, jahat lah kira tu. Tapi tetap dia balas kepada kita hasil yang baik. Ada buah, dia beri buah kita. Kita lepar putar kayu, dia balas dengan buah kepada kita. Buah motel, buah serta, apa ikutlah. Buah pauh ke berapa ke, kita petong dia dengan batai kayu, kita pekong dengan pelepah kayu, tapi dia hantar kita buah yang manis, yang sedap. Maka lagu itulah kita kena buat kepada manusia. Kalau kita rasa kita nak menjamin keharmonian, nak jaga hubungan seperti yang diajar oleh Allah dan Nabi SAW. Benda ni payah, kita kecil mudah, tapi dari segi nak buat tu dia kena ada pengorbanan, dia kena ada kesungguhan alik kita. Cuma kita ingat gini ya, kita dengan orang ni tak usah duk kira lah orang nak balas berapa kepada kita. Kita ingat setiap perbuatan yang kita buat ni Allah balas siap dah. Siapa dia buat amalan kebaikan, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, buat sikit aja, tak banyak sikit sangat je amalan kebaikan kita buat, Tuhan balas kebaikan saat ni, kita boleh kelis esok pada hari kiamat. Tapi waman ya'mal misqala zarratin syarran yarah, sikit je kita buat kejahatan, hak benda jahat kita buat pun kita diberi lihat oleh Allah Ta'ala. Mana kata Tuhan balas. Kita jangan harap kepada pembalasan daripada manusia, daripada makhluk, tapi kita ingat bahawa kita nak pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kata nak balasan makhluk, cuma mana sangat makhluk boleh beri kita, banyak mana sangat. Banyak mana sangat makhluk boleh beri kita pembalasan kalau kita harap dengan makhluk. Tapi kalau kita harap dengan Allah Ta'ala, Allah beri pembalasan yang sangat-sangat besar, yang kadang-kadang kita rasa tak logik. Satu kebaikan kita buat 10 kali ganda tu hari kita. Benda kecil sangat je, tapi Allah Ta'ala bagi 10 kali ganda. Bukan ada di kalangan sahabat Nabi dia tak banyak buat kebaikan, dia hanya buat duri tengah jalan ya. Kita buat tak duri tengah jalan. Dia hanya lalu tepi jalan, dia tengok ada duri, dia sepak tepi. Bukan kata dia semayang malam sahabat tak tidur, tak.
Asbab dia buat duri tengah jalan, itulah Allah Ta'ala hantar dia ke syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Bukan payah. Mana Tuhan nak tengok setara mana keikhlasan kita dalam buat kerja. Walaupun kita kata benda kecil, tapi niat kita comel. Aku buat duri ni takut ada jiran-jiran aku ke, ada umat Islam sepaku ni ke, hak pijak dia, aksian ke dia, sakit dia. Maka kita buat. Lagu itulah Islam ajar kepada kita dalam kita menjaga hubungan antara kita dengan orang lain. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sebut apa? Nabi kata al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar tu lagu mana? Orang Islam hak sebenar tu ialah orang hak jaga orang Islam yang lain, yang menyelamatkan orang Islam yang lain daripada lisan, perkataan huduh, dan daripada tangan perbuatan jahat. Kecek dengan orang, nak biar berlapik sikit, jaga tutur kata, jangan sakit hati orang. Kemudian perbuatan kita pun kena jaga betul-betul, jangan sakit hati orang. Maka situlah Nabi kata nilai keislaman yang sebenar pada diri manusia. Comel ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut lagi dalam hadis sama juga, Nabi sebut lagi, Nabi kata wa man kana fi hajati al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara kepada seorang muslim yang lain. Maka bila kata saudara, la yazlimuhu, tak boleh kita buat zalim, buat nyaya. Wala yuslimuhu, jangan biarkan orang lain buat zalim kepada saudara kita. Tak kira lah, hak ni lebih luas, bukan setakat jiran saja, bahkan sesama Islam hak lain pun lagu itulah. Bila kita mengaku seorang Islam, maka jangan buat nyanya ke orang, sama ada perkataan kita jangan zalim ke orang, atau perbuatan kita, ataupun apa-apa sahaja yang boleh menyakiti hati manusia. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang berusaha menunaikan hajat saudaranya, keperluan saudara kita penuhi, keperluan jiran tetangga kita penuhi, kana Allahu fi hajatihi, nescaya Allah Ta'ala memenuhi hajat kita. Pendek kata, kalau kita buat mudah ke orang, Allah buat mudah kita. Itu bahasa mudahnya. Bila kita buat mudah ke orang, maka Allah Ta'ala mempermudahkan kehidupan kita. Tapi siapa dia buat nyanya ke orang, buat mayah ke orang, buat susah orang, maka Allah akan balas kesusahan itu menimpa diri kita balik. Itu disebut oleh Nabi. Nabi kata wa man farraja an muslim kurbatan. Siapa dia melepaskan seorang Islam satu bebanan, satu kesusahan, satu kesulitan, satu kesukaran dia buat. Orang sakit kita tolong bagi ubat. Orang sepik kita tolong bayar hutang. Orang yang sangat berhajat kita tolong melepasi hajat dia. Maka Tuhan kata farrajallahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Pada hari kiamat esok Allah Taala memperbuka, Allah Taala buka segala kesusahan kita. Makna kata Allah menghilangkan kesusahan kita pada hari kiamat. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, hari yang paling susah ni bukan lah ni. Hari yang paling susah esok hari kiamat. Lah ni susah kita tak apa lagi. Kalau salah kata makan ni tak ada, boleh minta dengan orang lah ni. Piti tak ada, boleh berhutang. Ni atas dunia tak ada masalah. Sakit demam hospital ada. Tak ada sendiri orang tolong atas. Tak ada masalah. Tapi kesusahan yang sebenarnya ialah kesusahan di sana di akhirat. Nak bergantung dengan siapa? Nak bergantung dengan ayah ibu kita? Tak cara kita dah. Dia masing-masing dah. Nak bergantung dengan bos kita? Allah ni bolehlah bergantung dengan dia, dah dia tinggal kita dah. Maka pergantungan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan kata siapa dia, Nabi kata siapa dia yang atas dunia ni dia buka, dia mempermudahkan orang lain. Kesusahan orang dia tolong selesai. Masalah orang tolong selesai. Seksa pada hari yang kita berdepan dengan masalah seksa, Allah Taala buang masalah satu persatu. Dia peringat kita, dia memudahkan segala urusan kita pada hari akhirat esok.
di padang mahsyar, di tempat-tempat yang agak kesukaran, maka Allah akan tolong kita. Jadi benda ni janji daripada Nabi, janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benda inilah kita nak masuk dalam hati kita, bahawa hidup kita ni bukan semata-mata nak menyenangkan hati kita dak. Kita orang Islam ni kena mikir lebih daripada kita nak senang diri kita. Bahkan kita kena mengutamakan orang lain berbanding dengan diri kita. Kita ambil pengalaman yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi. Bila mana Nabi hijrah ke Madinah kan, kita baca cerita tak? Siapa golongan Ansar ni, dia mengaku golongan Muhajirin ni lebih daripada adik-beradik. Sehingga siapa ke Madinah saat ni, hak tak ada rumah bagi rumah. Siapa ada sahabat ni, dia tak ada bilik nak tidur, ada rumah, bilik tak ada. Pasal apa? Sebab bilik dia ni ikut orang, ke Muhajirin. Dia ada setengah laginya, hak ada bini dua, dia cerai seorang. Dia beri kepada Muhajirin ni. Siapa gitu sekali pengorbanan dia, nak menyenangkan orang lain, nak mengutamakan orang lain. Maka inilah contoh yang diajar oleh para sahabat, untuk kita tiru, kita contohi dalam kehidupan kita hari-hari. Maka insya-Allah hasil dia comel, hasil dia positif. Baik. Jadi sambung lagi tadi ni berkenaan dengan jiran tadi. Dia banyak lagi ni, tapi hamba ingat hari ni tak panjang lah. Minggu lepas saluh lagi panjang doa lah. Marah demo lah. Jadi hari ni nak lebih sikit lah. Jadi insya-Allah pada hari ni nak sebut sikit lagi tentang hak jiran saat ni melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam satu hadis Nabi royak kata betapa jiran itu sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Taala. Siapa Nabi kata tiap-tiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Hari-hari bila Jibril jumpa dengan Nabi, Jibril royak tentang masalah jiran, hormati jiran, muliakan jiran, sehingga Nabi kata hatta zanantu annahu sayuwarisuhu, sehingga aku duk gamak kata, aku duk sangka kata jiran ni boleh mewarisi harta pusaka. Sampai tahu tu Nabi duk berasa bahawa jiran ni sampai tahap boleh ambil harta pusaka. Kenapa? Sebab Jibril duk mari semacam duk royak, jagalah jiran, hormatilah jiran, muliakanlah jiran dan seumpama dengannya. Itulah nak royak kata besarnya hak kejiranan yang kita kena jaga. Dan dalam sebuah hadis lain disebut bahawa orang yang menyakiti hati jiran ni, dia tak boleh masuk syurga. Bahkan Nabi kata la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali Nabi ulang, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Qila, lalu ada sahabat tanya, wa man ya Rasulullah? Ya Rasulullah, mu kata siapa tu? Siapa dia hak kata tak beriman saat ni Rasulullah? Maka qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, iaitu orang yang tidak aman jiran dia daripada kejahatan perbuatan dia. Bila mana jiran ni tengok muka kita dah rasa nak marah dah, sebab jahat berdoa. Tak jahat berdoa. Jahat berdoa nah. Jadi tak sesuai jadi jiran, nak jahat berdoa. Maka orang lagu ni tak beriman, dan dalam hadis lain kata dia tak masuk syurga. La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Bila kita menyakiti hati jiran sehingga jiran nak tengok muka pun tak sih, nak marahnya kepada kita. Okey. Maka ada satu hadis lagi, Nabi kata seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni riwayat Imam Ahmad, hadis sahih juga. Faqala rajulun ya Rasulullah, seorang laki-laki kata, wahai Rasulullah, anna fulanatan yuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang jiran wanita, jiran tino ni, terkenal sangat dia ni, orang yang banyak sembahyang. Sembahyang banyak, wa sadaqatiha, sedekah banyak,
wa siyamiha, puasa dia banyak. Orang ngadukan Nabi ni, ada seorang tina ni, jiran aku ni, oh comel dia, bak semaya tak boleh tek dah, sedekah tak boleh tek dah, puasa tak boleh tek. Tapi sekarang tapi tak sedap dah. Ghairu annaha, tapi tu'zi jiranaha bilisaniha. So perangai huduh dia, apa dia? Dia menyakiti jiran dengan lidah dia. Allah, mulut dia popek. Orang tina biasalah. Nah, dia kata ke jiran dia, "Gua tu tak kena, gua ni tak kena." Maka jiran pun sakit hati. Maka faqala, maka jawab Nabi, "Hiya finnar." Orang lagu ni neraka, Nabi kata. Tengok. Kan dia semaya? Ya semaya. Dia puasa? Puasa. Sedekah? Sedekah. Tapi mulut tak jaga sehingga jiran sakit hati. Nah, dia tak minta maaf, dia tak bertaubat, maka Nabi kata neraka. Kemudian sakih lagi, waqala ya Rasulullah. Ada seorang lagi Rasulullah. Kata laki-laki tadi, fa inna fulanatan yuzkaru min qillati siyamiha. So lagi ni orang tina juga, tapi dia ni puasa sikit. Wa sadaqatiha, sedekah pun sikit. Tak berapa nak sedekah mana. Wa salatiha, semaya dia pun tak banyak. Hak wajib-wajib ya sunat tak buat dah, malah. Wa innaha tatasaddaqu bil aswari minal aqiti. Dalam hidup dia sedekah sekali ya. Sedekah ke apa dia? Dia bui sepotong keju untuk orang masak. Sepotong je, tak banyak. Mana kupik lah, kupik hangat. Tapi wala tu'zi jiranaha. Tapi dia tahu huduh ke jiran dia. Dia tak menyakiti jiran. Bilisaniha, dengan lidah dia. Maka Nabi kata hiya fil jannah. Orang lagu ni walaupun semaya tak banyak, puasa tak banyak, tapi jiran dia suka hati. Suka melihat dia. Suka berkawan dengan dia, suka bergaul dengan dia. Maka orang ni Nabi kata fil jannah. Tuhan tok oleh syurga. Jadi itulah tuan-tuan perbandingan dua apa tadi? Dua situasi. Seorang tu dia semaya banyak, puasa banyak, buat jahat ke jiran, neraka. Hak ni pula puasa hak wajib-wajib je, semaya hak wajib-wajib je, sedekah pun sikit saja, tapi syurga sebab dia muliakan jiran dia. Maka sebab itulah amba pilih tajuk ni supaya hidup kita, terutama orang mata gading ni, sama-sama kita meraihkan jiran, biar kita bina hubungan dengan jiran tu biar rapat sungguh. Biar rapat sungguh, kita lupa masalah politik ke gapo ke, tak tepi. Yang pentingnya hidup kita atas nama Islam, atas nama berjiran, biar rapat sungguh, biar jaga sungguh, insya-Allah akan banyak kebaikan yang kita dapat, keamanan, ketenteraman dan sebagainya, banyak yang kita boleh ambil, yang kita boleh dapat dalam hidup kita, insya-Allah. Maka merasa sekadar itulah untuk tengah hari ni, nak tak usah panjang dah setakat tu ya. Jadi harapan ambanya supaya hak amba sapa ni kita boleh pakat-pakat amal, amba juga amal untuk diri amba, dan tuan-tuan juga amal untuk diri tuan-tuan masing-masing, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang kurang itu kelemahan dan kekurangan amba. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wal mursalin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.